Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan tadabbur kita. Kita dah masuk ayat 59 surah Baqarah ayat 59. Okey, kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Jadi ayat ni mula dengan fa, maknanya maka, bermakna dia adalah rentetan daripada ayat sebelum lah. Fa ni dalam ayat ni harfu ataf. Harfu ataf iaitu huruf yang menunjukkan ada kesinambungan daripada kenyataan yang sebelumnya. Apa kenyataan sebelum dia? Kita kena tengok kenyataan sebelum lah. Apa ayat sebelum dia kata? Ayat 58. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke dalam negeri ini, iaitu Bani Israel, setelah mereka melalui pelbagai lah. Mereka Allah perintahkan untuk laksanakan perintah Allah, lalu mereka pun langgar, lalu Allah beri macam-macam musibah kepada mereka dan Allah ampunkan balik mereka. Dan Allah beri balik nikmat pada mereka ni. Sama juga dalam ayat ni, setelah mereka ni berada tersesat selama 40 tahun, kan? Allah berikan mereka ni mana, salwa dan sebagainya. Kemudian dalam ayat yang ini Allah nak berikan satu tempat untuk mereka lah, tempat ataupun negeri untuk mereka, supaya mereka boleh jalankan apa? Ibadah. Dan juga aktiviti kehidupan mereka ni, mereka dapat menyebarkan ajaran Allah ni. Sebab manusia perlukan tempat, kan, dalam kehidupan ni. Ya, Allah nak berikan mereka satu negeri yang di dalamnya subur. Sebab itu Allah perintah udkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu dalam negeri ini, iaitu yang dimasukkan adalah Palestin lah, macam ni, Palestin. Lalu hakulu minha haitsu syi'tum ragada, makanlah daripadanya apa yang ada dalam negeri itu di mana saja kamu sukai. Ragada bermakna negeri ini penuh dengan makanan, subur dengan sumber makanan. Sebab itu Allah kata fakulu minha haitsu syi'tum ragada, boleh makan di mana-mana saja tempat di situ subur. Tapi ada syaratnya. Allah kata wadkhulul baba sujada, masuk negeri ini dalam keadaan sujada. Orang-orang yang sujud lahiriah dan batiniah, dua-dua sekali. Sujud lahiriah dan sujud hatinya, batinnya. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah istighfar lah. Hittah, ucapan yang khas. Jadi hittah ni adalah ucapan lafaz yang taufiqi, ya. Jadi kalau kita ni, ibadah kita ni, ibadah taufiqiyah,
Fikiyah. Ibadah taufiqiyah ni maksudnya ibadah yang taufik ni dia apa ni, ibadah yang tidak dilakukan melainkan dengan perintah Allah. Dia ada 4 syarat. Taufiqiyah ni maksudnya ibadah yang ada 4 syarat. Pertama, terikat dengan 4 syarat. Terikat 4 syarat taufiqiyah ni. Bukan taufiqiyah, tauqif. Tauqifiyah. Tauqif namanya wakaf. Wakaf apa? Wakaf. Iaitu dia berhentilah. Jadi terikat dengan 4 syarat, iaitu pertama, dari segi masa dia. Kedua, terikat dengan tempatnya. Ketiga, terikat dengan jenis ibadah tu. Dan keempat, terikat dengan tata cara dia. Ni yang mana ibadah tauqifiyah. Dan ibadah kita yang tauqifiyah ni dia ada dalam, jadi 2. Pertama, lafaz. Al-lafzu. Dan juga lafaz. Dan al-fi'lu lah. Dan perbuatan anggota badan lah. Jadi dalam ayat yang ini Allah perintahkan Bani Israel ni, hittah tu, ini ibadah al-lafzu, lafaz, yang sifat dia tauqif, maknanya berhenti pada apa yang Allah suruh. Allah suruh macam tu, buat macam tu je. Faham kan? Allah suruh buat macam tu, sebut hittah, sebutlah hittah. Tak payah buat macam-macam. Jadi, dan apa tujuannya? Allah naghfir lakum, untuk Allah ampunkan. Ini syarat. Allah beri syarat. Nak dapat keampunan Allah, kamu boleh masuk negeri ni nak dapat nikmat makan, tapi kamu kena ada cabaran sikit. Masuk negeri dalam keadaan sujud dan akui dosa-dosa kamu. Sebut apa? Hittah. Itu perintah Allah. Jadi kena dengan syarat, maka dapatlah nikmat yang Allah janjikan tersebut. Sebab itu Allah kata, naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Kami ampunkan dosa kamu, kami akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu, dan kami akan menambahkan nikmat kepada orang yang muhsin, yang sanggup berkorban untuk mendapat rahmat daripada Allah, untuk mendapat redha Allah. Baik, ini perintah Allah yang mana bukan saja pada Bani Israel, juga pada kita, yang mana kita wajib untuk ikut. Tapi kita tengok ayat yang ini, apa yang berlaku pada Bani Israel. Fabaddala. Okey, jadi kita mula ayat ni. Fabaddala, fa apa? Maka, lalu, boleh. Baddala. Baddala maknanya ghayyara, menukar. Jadi maka telah menukar, mengubah, meminda, itu maksudnya. Baddala ni makna dia bahasa Arab ni yang lain, ghayyara, harrafa, tahrif, itu meminda. Ini maksudnya apa? Menukar, meminda ataupun menukar. Ini memang perangai
Bani Israel rupanya. Dah banyak dah perkara yang terbukti. Jadi mereka meminda-minda perintah Allah tu, menukar. Siapa Allah sebut? Allazina. Allah tak sebut secara khusus, tapi Allah sebut dia punya perangai dia lah. Jadi maka telah menukar atau meminda oleh orang-orang yang zalamu, telah menzalimi, telah zalim oleh mereka. Maka telah menukar oleh orang-orang yang telah zalim oleh mereka. Telah zalim oleh mereka. Jadi perkataan zalim ada banyak makna lah. Ada makna dia syirik, ada maknanya kufur, ada juga makna dia derhaka. Dalam surah 6, surah 6 contoh zalim satu. 6 ayat 82. Ke surat berapa? Cuba tengok. Ya? Buka. Ya. Okey, ayat 82 dulu kan? Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka itu dengan perbuatan zalim. Jadi mereka lah orang yang dapat dua hal, iaitu amnu, ketenangan di jiwa, wa hum muhtadun, dan petunjuk bagaimana nak melaksanakan perintah. Dua. Apa dia? Ketenangan dekat hati dan petunjuk. Muhtadun ni maknanya petunjuk, nak ikut perintah Allah. Al-amnu ni, tenang ni maksudnya apa? Iman lah. Jadi syarat dia apa? Tak boleh campurkan iman dengan perbuatan zalim. Lihat, makna zalim di sini syirik. Dari segi tafsiran dia, dari segi zalim ni makna dia syirik. Demikianlah yang berlaku pada Bani Israel ni. Mereka mencampur adukkan hak dan batil. Itulah hidup. Itulah mereka punya
agama. Agama dia macam tu. Dia tak tulen. Dan bila bersikap macam ni dalam agama, dengan syirik ni, dan juga sama juga kufur. Kufur juga termasuk perkara yang perbuatan kufur ni hasil daripada mencampur adukkan juga. Cuba tengok surah 4 pula, ayat 151. Surah 4 151. Empat 151. Relate juga dengan ayat ni ya. Ke surat apa? 102. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. 151 kan? Atas dia kan? Cik atas dia dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul kafiruna haqqan. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ini kesimpulan ayat ni. Kalau kita tengok daripada ayat 150 tu, Allah kata sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin untuk mencerai-beraikan di antara Allah dan Rasulnya, iaitu dengan apa? Allah nyatakan, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami terima sebahagian dan kami tak terima sebahagian agama. Jadi dia ambil agama sikit-sikit je, dia tak ambil sepenuhnya. Ada benda yang ikut selera dia ambil, ada benda yang tak boleh dia tinggal. Kan? Sama tadi pun, iman dengan kufur zalim dia campurkan. Jadi wa yuriduna ay yattakhidhu baina zalika sabila, dan dia nak ambil jalan di antara dua-dua tu. Boleh ke? Mana boleh, agama satu je, sepenuhnya ambil, barulah agama sempurna. Dia tak ada soalan boleh pilih, dia ada dua-dua ke, dia bukan macam tu. Jadi Allah kata apa orang macam ni? Dia bukan kufur ni, kan? Dia terima agama, bukan tak terima langsung. Tapi Allah kata orang macam ni apa dia? Ulaika humul kafiruna. Masya Allah. Bahaya kan? Mereka itu sebenarnya orang yang kafir, yang sebenar-benar kafir. Cuba bayangkan. Bahaya tak? Kita ingat okey je, okey lah ni, ada juga sebab kan ditolak agama langsung. Tak. Tapi Allah kata apa orang macam ni? Masya Allah, kan ayat ni. Jadi wa'atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami sediakan orang-orang yang macam ni azab yang menghinakan mereka nanti. Ini lebih bahaya lagi. Inilah sifat-sifat yang berlaku juga pada orang Yahudi dulu, dan Nasrani juga. Mereka mengakui Nabi mereka Nabi Isa. Betul tak? Yahudi pun sama juga, Nabi dia Nabi Musa, Uzair, semua Nabi-Nabi. Dia kata Nabi kami lah ni. Tapi dia mencampur adukkan iman dia dengan syirik. Tengok Nasrani, mengaku Nabi dia Nabi tu, kan? Tapi Nabi Isa jadi apa? Tuhan pula dah, kan? Yahudi pun Uzair Nabi dia, kan? Tapi dia kata Uzair ibnullah pula dah. Itu satu hal. Lepas tu mengaku ini perintah Nabi, dia tahu ni semua ni. Oh kami ada ini, kan? Dia bangga. Dia umat pilihan. Tapi sebahagian perintah Nabi diikut, sebahagian tu nama dia kufur. Dan kufur yang mana? Sikit-sikit kufur sebenar-benar kufur. Sebenar-benar kufur. Jadi kalau kita pun sama juga. Faham?
Kita tak teguhkan tauhid kita, tak kisah, belasah je semua, lebih-lebih kurang je, kan? Jumpalah rumah ke apa, main ikut je agama kita ni, main ikut je, nampak je ni sikit, oh kita pun laju je. Benda-benda yang tentang kita terdedah kepada apa? Kesyirikan kita tak tahu. Sebab tu kita kena jaga bab-bab tahyul ni, kita cerita sampai sudah. Tak pernah berhenti umat kita ni terpalit dengan benda macam tu. Orang Melayu memang kuat benda macam tu. Tak boleh berhenti cerita benda macam tu. Faham Memang dia dah melekat dalam kita punya bangsa kita. Kan? Bukan salah untuk kita perkasakan Melayu punya tradisional tu, bukan. Tapi apa yang salah daripada yang boleh cenderung kepada apa? Menyebabkan manusia ni akidah dia rosak, kita kena buang. Kan? Sama juga dengan dari sudut yang lain, iaitu kufur maksiat ni. Kan? Bab-bab contohnya kahwin kan. Kita ada baju apa? Baju kebaya kan. Contohlah. Tapi dia apa? Dia melanggar syariat Islam kan, iaitu dengan aurat ni semua. Jadi macam-macam benda-benda kenapa tak boleh buang? Sebab kita takut ayat ni. Allah bukan main-main cakap ni. Allah kata apa? Ayat 151 tu yang penting tu. Wa yaqulu nu'minu bi ba', kami beriman. Yang ni okey kan? Solat, bukan tak solat, puasa. Wa nakfuruna bi ba', tapi yang lain ni yang ini apa salahnya kan? Yang ini takkan Jadi benda-benda macam ni memang pedih untuk kita terima kan. Tapi kena cakap sampailah mati. Tak pernah berhenti pun. Lepas ni sambung lagi pas pattern yang lain pula. Macam itulah kita. Dan Allah kata apa? Wa yuriduna, mereka nak cari jalan, apa? Ai yatakhizu baina zalika sabila, nak cari jalan antara dua tu. Kami nak tengok tengah-tengah. Kami sayang ni pun sayang kami sini, tak boleh buang suka hati saya lah. Boleh yang tu? Tak boleh. Kamu kata kamu Islam dah. Lepas tu Allah kata suruh masuk Islam, masuk macam mana? Ada dalil tak? Saya tahu dalil kan. Jadi kita nak ajar itulah dia. Kita mengetahui asas ucapan kita. Itulah ilmu. Ilmu ni apa dia? Apabila seorang tu mengetahui, dia ucap sesuatu dan dia ketahui asas ucapan dia tu kan, dari mana sumber, itulah ilmu. Itulah ilmu. Lepas tu kita nak ajar tu. Hatta saya pun, kalau saya ni ustaz pun ni, saya ucap, saya tak tahu asal ucapan saya. Dari mana ustaz dapat? Saya dengar. Itu bukan ilmu. Ilmu adalah seorang tahu apa yang dia ucap tu dan asas ucapan dia sumber dari mana. Dan sumber yang paling hebat kata Imam Syafi'i apa dia? Qala Allah wa qala Rasul. Wa ma siwa zalikil wa qala. Apa yang selain itu, apa dia? Hanya ucap-ucap kosong yang tak ada apa-apa. Tolak je, boleh campak je. Begitu kata Imam Syafi'i ni. Penting. Jadi asas dia kita kena tahu kurang-kurangnya lah. Okey, apa asas kita cakap ni? Kena masuk Islam sepenuhnya. Kalau tak masuk, walaupun kita mengaku Islam pun tak ambil sepenuhnya, kita masih ikut syaitan. Siapa yang ambil Islam dia tinggal dia macam ni, pilih-pilih je, dia sedang ikut syaitan. Betul tak saya cakap? Asas dia kat mana? Ingat surah ni. Surah berapa? Surah 2 ayat 208. Surah 2 ayat 208. Pegang ayat ni. Inilah asas ucapan ini. Ya, surah Al-Baqarah. Jadi ia bukan rekaan, tapi ia kenyataan, dan kenyataan daripada siapa? Yang mencipta alam ini. Surah 2 208. Ya. Dan ayat ni khusus kepada siapa? Ayat ni khusus kepada siapa? Kitab dia siapa je? Siapakah yang ditujukan ucapan ini? Orang yang kata saya beriman. Kalau kamu kafir, tak payah cakap lah, tak payah pun sebut ni. Tapi kamu mengaku iman kan tadi kan? Sekarang ikutlah. Betul ke iman? Itulah maksudnya tu. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Apa dia? Ulukhulu fis silmi kafah. Masuk Islam penuh. Kalau tak masuk, Allah kata wala tabi'u, jangan kamu ikut khutuwatish
Syaitan dia masuk Islam namanya ikut perintah Allah sepenuhnya. Itu maksud dia. Bila sebut masuk Islam, bukan masuk IC saya tolong tulis Islam, bukan. Ikut perintah Allah sepenuhnya. Itu maksud dia. Jangan ikut syaitan. Kenapa? Syaitan tak ikut perintah Allah sepenuhnya. Iblis, berapa perintah Allah Iblis langgar? Start dia jadi syaitan ni, kan, asal dia ni dia bersama dengan kelompok malaikat kan. Satu perintah Allah pun dia tak tolak. Sekarang ni kerana dia jadi itu dan dia hina, punca dia berapa banyak perintah Allah? 100 perintah Allah ke dia tinggal? Satu je. Apa dia? Tak nak ikut perintah, sujud kat Adam je. Nampak? Walaupun satu. Kita berapa banyak agak-agak kita kena takut, kan? Ya. Apa dia? Menolak, okey. Yang buat dosa ni dia ada dua. Sama lah yang itu juga. Ada orang buat dosa sebab macam ni, dia buat dosa ni, dia tukar kalimah Allah ni, dia tukar kan, fabadalal lazina, dia ubah perintah Allah, dia nak ambil jalan lain. Betul tak? Dia ubah lah. Yang dia nak, dia tak nak. Bila Allah suruh perintah lain, dia ikut, dia sebahagiannya. Dia bukan tolak semua ni. Jadi ikut kita, sebenarnya itu di sisi Allah juga. Seorang tu dia buat berderhaka sebab memang kerana menolak, kan? Ataupun kerana dia tak mampu lagi nak buat. Mudah-mudahan kalau tak mampu, Allah boleh ampunkan lah. Itu dosa dia sendirilah. Satu, memang dia buat sebab dia sendiri pun tak rasa. Dia rasa tak ada apa-apa. Dia rasa macam Allah, dia ambil satu je part Allah. Allah ni maha penyayang, dia kata. Itu je, kan? Allah boleh ampunkan saya. Dia nak paksa Allah supaya nanti Allah sayang dia nanti. Boleh tak? Allah kata dalam Quran, kita kena biasa sebab Allah je kita ingat dua. Apa dia? Kalau seorang tu dia hanya ingat Allah ni atas rahmat saja, itu nama dia golongan Murji'ah. Nama dia Murji'ah. Kalau seorang tu dia fokus kat mana? Allah ni semua penyayang je, tu nama dia Murji'ah. Ni golongan ni sejak zaman dulu dah ada. Irja' nama dia. Irja' ni sehingga kan dia beriman yang iman cukup dengan hati saja. Lain tu perbuatan luar tu tak payah peduli. Faham? Hati dia mengaku saya Islam. Kalau dia pergi kat pahala tu sama-sama pun, dia ni pun tanya dia, kau Islam ke? Islam. Dah, tak payah, biar. Itu pun tak boleh bertiakan. Itu namanya Murji'ah. Sampai macam tu. Sedangkan Allah kata dalam Quran, aku ni memanglah maha pengampun, maha penyayang, tapi aku juga azab aku ni dahsyat. Ada tak ayat tu? Buka surah 15. Surah 15 ayat 49. Tengok Allah suruh kabarkan. Kabarkan lah. Nabi kan. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan ke hamba-hambaku, memang aku ni maha pengampun juga maha penyayang. Memang itu satu hal. Tetapi Allah kata wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ingat juga, azab aku sangat pedih. Jadi dua-dua seimbangkan. Kita kena ada rojak, harap memang dengan sifat rahmat Allah ni. Dan kita juga kena berharap kepada, kena takut kepada azab Allah bukan biasa-biasa. Bukan macam azab siapa pun kat dunia ni. Itu supaya manusia tak sewenang-wenangnya, itulah.
Okey, jadi macam soalan Haji, apa bezanya? Macam mana kita nak tahu kan? Orang tu dia buat ni, dia melanggar ke? Memang macam ni, dia memilih jalan tu, ataupun dia memang buat sebab lain, bukan sebab dia langgar. Dia mengaku dia memang sayanglah agama, tapi dia tak ada kekuatan. Dalam surah 4, ini kesalahan yang dibuat yang boleh dapat kemaafan Allah. Surah 4 ayat 17. Maaf, saya gatal sikit. Kena apa? Isdom. Surah 4 ayat 17. Jadi soalan tu tentang ni lah. Kat sini ada jawapan dia. Pastikan. Kalau buat dosa masa ni, dapat keampunan Allah dalam keadaan begini. Ingat dari saya bagi tadi saya dah tak tulis lupa nak tulis. Surah apa ni? 208. 208. 15, 49, 50. Ingatlah ni, ini cerita tentang masuk Islam wajib ambil sepenuhnya perintah Allah. Cuba turuti sepenuhnya. Usahakan turuti sepenuhnya, dan kalau tak mampu turut, jangan apa? Menidakkan dan tolak pula. Ada orang dia tak mampu ikut, dia cuba nak tolak pula. Nak justify dia punya kekurangan, boleh tak? Semata nak justify kekurangan dia tak mampu buat, dia pun nak tolak hukum. Tak boleh? Tak boleh. Dia tak mampu, tak mampu lah, kamu akui je lah. Tapi hukum Allah tetap benar, dan bila kamu kena usaha sampai mampu buat. Sepatutnya macam itulah kita. Faham? Bukan sembunyi kan? Ada orang dia sembunyikan pula kan? Jadi dalam ayat 17 ni Allah kata taubat. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat alallahi, kepada Allah, yang diterima di sisi Allah ni, lilladzina ya'maluna su', untuk orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan, maksiat tu, melanggar dengan perintah Allah, bijahalah, disebabkan mereka tak tahu, jahil. Okey. Menolak sebahagian. Kalau bukan kerana jahil, tapi kerana yang lain, kita boleh termasuklah. Sebab ini cerita dia mukmin, kafirun haqqa ni, kafir yang munafik punya. Nifak lah. Nifak ni kita takkan tahu kat dunia ni, elok je. Kat akhirat nanti dia akan diazab kat akhirat nanti. Orang yang munafik ni, kemunafikan dia tu dia tak sedar. Sampai mati pun dia rasa dia mati dalam iman. Dia akan sedar bila akhirat nanti. Dia seronok dengan apa yang dia buat tu. Itu kita kena hati-hati tu dalam hal tu. Sebab dia paling dekat dengan kita. Kita ni tak adalah istilah munafik dikenakan pada orang yang memang kafir. Terang-terang ada tak? Bila sebut munafik, tuju pada siapa? Umat Islam kat Madinah tu, yang memang mengaku Islam tapi ambil sebahagian. Faham? Jadi ya. Macam mana? Jadi sebahagian, itulah dia. Kita jangan buat macam tu. Kita kena usullah sempurnakan. Lepas tu kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu lah, kita jelas. Hari ni ilmu ni kita dah ubah tengok. Ni tengok Jadi dia ubah apa ni? Dia ubah apa punca ilmu tu, kita jadi tak jelas. Sebab istilah yang sepatutnya kita tahu dah diubah qaulan. Contoh hari ni kan, benda dosa tapi kita rasa tak dosa. Jom kita sembang, dosa tak? Oh, tak sembang. Jom kita mengumpat, dosa tak? Baru perasan. Tapi bila sebut sembang, kita seborak,
Oh tak rasa. Padahal itulah riba, nak buat riba sebenarnya tu. Cuba cakap macam tu. Faham? Saya nak bagi hadiah sikit lah, kan? Saya nak bagi rasuah sikit, perasan tak? Oh rasa. Tapi dia tukar nama hadiah. Nampak tak? Yang ni istilah yang dosa. Tapi kerana apa? Perangai Yahudi juga dia ubah. Tak nampak dah dosa. Nampak seronok, sedap dia buat. Lepas tu kita kena belajar. Faham? Kena belajar. Kalau tak belajar tak tahu. Dan riba hari ni tak ambil bunga dah. Betul? Bunga dah nama dia. Tak ada dah. Jadi macam ni lah keadaan berlaku. Sama je benda dah berlaku lama dah. Ini macam ni lah mereka tadi dia ubah kalimah-kalimah sampai tak rasa besar. Salah. Inilah cara manusia tu dikelirukan, dijahilkan. Sebab itu kalau kita orang yang tak tahu disebabkan jahil, dan kita pun sebab itu pentingnya istighfar. Allah kata pentingnya kita kena istighfar. Sebab kita dosa kita ada dua sudut. Dosa yang ma'a'lam wa ma lam la a'lam. Kita kan ada perlindungan, kita berlindung kepada Allah daripada dosa yang kita ketahui dan dosa yang kita tak tahu. Kan? Jadi memang kita kena tak boleh berhenti istighfar pun. Sebab ada banyak benda yang rupanya kita tak perasan tu dosa. Sebab macam ni dah berubah dah. Kan? Baik. Jadi Allah kata kat sini taubat yang Allah terima yang macam ni disebabkan dia jahil. Masa dia buat tu dia jahil. Semua kita sama macam tu Jahil ni maksudnya apa? Apa sebut jahalah? Jahil ada banyak. Jahil basit, jahil murakkab, jahil apa lagi? Kan? Itu tak payah kita ulang tu. Jahil ni maksudnya seolah masa tu dia otak dia tu dibuang masa tu. Dia jahil lah. Macam saya lah. Ada kala kita tiba-tiba jahil. Bila mana kita buat maksiat lah. Masa tu kita tak sedar. Kita buat maksiat, saya mengumpat kan. Sedangkan saya dah ajar tadi mengumpat ni salah. Kan? Tanda dia jahil, apa dia buat? Ataupun tanda ini membezakan dia. Tanda orang ni ketika dia mengumpat dia jahil, mudah-mudahan Allah ampunkan. Apa dia buat? Dia istighfar. Ush, dia tahu. Lepas tu lah kan. Tapi kalau tanda dia bukan dalam kadar ni, kadar dia kadar lain. Ini kadar ni syarat dia lah. Iaitu apa? Dia berulang-ulang buat, dia tak berasa bersalah. Itu bukan yang ni. Itu bukan ayat ni. Faham Dia ulang-ulang buat. Sebab itu dalam hadis Nabi dia kata la kabiratan. Dalam hadis la kabirah. Sekejap. Saya cari sekejap. Ma'a istighfar. Wala saghirah ma'a istimrar. Apa makna dia? La kabirah ma'a istighfar wala saghirah ma'a istimrar. Tidak ada sebarang, tak ada dosa besar. Dosa tak akan jadi besar bersama istighfar. Tidak ada dosa besar bersama apa? Dia buat dosa, dia berserta dengan istighfar. Maka yang besar jadi kecil. Wala saghirah, tak ada dosa kecil bersama dengan istimrar. Apa dia? Dosa yang berulang-ulang. Dia buat, walaupun dosa tu kecil, tak kecil tu, pandang Allah tak kecil. Dosa besar, tapi dia istighfar, dia taubat, itu jadi kecil. Dosa kecil-kecil ni banyak berulang-ulang, istimrar yang berulang-ulang buat. Allah kata tidak ada kecil pada barangan Allah bagi dosa yang dia buat berulang-ulang dan tanpa rasa bersalah. Bayangkan
Apa dosa kecil yang kita rasa berulang-ulang kita buat tanpa rasa bersalah? Sembang lah. Betul tak? Menyembang lah, mengumpat lah. Contoh. Bahaya tu. Kan? Jadi begitulah keadaan dia. Sedangkan ibah tu pun sebenarnya bukan dosa kecil, dosa besar. Okey. Jadi kita balik pada ayat tadi mana? Ayat innamat taubah. Jadi sesungguhnya taubat ni disebabkan jahil. Jahil ni macam tu. Kalau jahil ni maksud kadang-kadang jahil ni dia jahil ketika masa tu saja. Ada orang jahil yang sempurna. Apa dia? Memang tak tahu benda tu dosa. Dia buat aje. Dia tak tahu benda tu dosa. Tak pernah orang beritahu pun kat dia. Tapi kita mustahil lah tak tahu kan. Banyak benda semua kita dah tahu lah. Hari ni dengan ilmu yang meluas, kita tahu banyak dosa. Tapi ada orang jahil masa keadaan tu. Kerana apa? Ketika tu nafsu lebih daripada takwa. Hilang dah. Dia lupa hilang. Dia pun buat lah. Terlajak buat. Apa dia ingat? Allah, astagfirullahalazim. Itu boleh masuk lagi. Tu masa ketika itu dia jahil. Ada orang yang memang dia berterusan buat, itu bukan lagi dah. Okey. Jadi Allah kata bijahalatin, tengok. Summa ini yatubuna min qarib. Kemudian dia segera taubat lepas dia buat. Ketika dia buat tu memang dia jahil. Bahkan siapa pun dia, seilmu mana pun dia, ketika dia buat dosa tu yang kita kat orang ni dosa, dia pun buat ketika tu kerana apa? Tak boleh lawan nafsu dia ni. Dia jahil ketika tu saja. Tapi apa dia? Boleh dibuang dengan apa? Yatubuna min qarib. Dia segera taubat lepas tu. Dia teringat ilmu tu dah sampai balik. Okey. Jadi faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah Allah terima taubat ke atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Yang satu lagi ayat bawah dia, ayat 18. Ini yang tak terima ni. Ini yang tak terima. Ayat surah 4 ayat 17 tadi. Balik. Surah An-Nisa tadi 4:17. Jadi ni taubat yang diterima Allah lah. Kerana jahil. Ingat, jahil ketika jahil yang sempurna dan jahil yang semasa. Ketika masa tu dihilang, lupa. Kemudian tanda dia boleh selamat, dia segera taubat. Okey. Yang satu lagi ayat 18. Ini yang memang termasuk macam ni. Inilah perangai ni lah. Orang Yahudi. Dia mereka sengaja je buat langgar pun. Dan tanpa rasa bersalah pun mereka ni. Jadi Allah kata walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan tidaklah taubat itu diterima bagi orang-orang yang melakukan sayyi'at. Tengok, tadi sayyi'ah. Su' kan? Su'a ni mufrad. Maknanya satu dosa dia terus taubat. Walaupun satu dia rasa tak boleh. Tapi yang ni tadi, apa dia? Ya'maluna as-sayyi'at, maknanya apa? Dia buat banyak dosa tanpa rasa bersalah pun. Ni istimrar ni. Walaupun dosa terkecil. Kan? Walaupun dosa terkecil, dia ulang-ulang buat. Orang lain buat dosa besar, satu dosa besar, dia taubat. Dia buat dosa kecil-kecil, dia tak rasa bersalah. Ini. Ini apa? Taubat yang tak, kita bimbang tak diterima. Dan hatta iza hadara ahadumul maut, sampailah kematian menjemput mereka, datangnya kematian. Qala inni tubtu al'an. Dia kata, sekarang aku nak bertaubat ya Allah. Kan? Tak ada dah masa ni. Walalladzina yamutu wa hum kuffar. Dan juga tidak terima bagi orang yang mati dalam keadaan mereka ni ingkar, kafir. Ulaika tadna lahum azaban alima. Mereka lah yang orang yang kami sediakan azab yang pedih. Baik. Jadi ayat yang ini sebelum ni Allah dah minta dulu mula apa? Mereka ni taubat. Kan? Allah nak terima taubat ni, istighfar. Dan Allah uji dia dengan apa? Betul ke mereka nak taubat ni? Sebab tanda dia tadilah. Kan? Dia buat dosa dia rasa. Tapi rupanya tidak. Mereka ni memang orang yang degil, yang keras kepala, yang memang tak rasa bersalah dengan dosa yang mereka buat, mereka ubah. Jadi mereka ni Allah sebut orang-orang yang zalim. Zalim di sini dua lah. Satu,
mereka syirik, dan satu lagi mereka kufur. Dua-dua sekali. Syirik ni zalim dalam bab akidah dia. Kan? Dia sembah patung lembu, tengok. Kufur ni dalam bab ikut perintah. Dia ambil sikit, tinggal yang lain. Mana-mana dia selera dia buat, sesuai dengan apa selera dia, okey, yang ni okey. Yang mana tak selera dia cuba ambil jalan tengah. Bainadha badalika sabila. Dia nak cari jalan tengah. Ayat berapa tadi? Surah 415 ni. Allah kata 150 kan? 150. Baca daripada 150. Jadi mereka Wabadal allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Perkataan yang bukan yang diqila ni, umira lahum maksudnya. Qila lahum yang diperkatakan, iaitu yang diperintahkan kepada mereka untuk mereka buat. Apa perkataan tadi? Istighfar, hittah. Kan? Allah suruh cakap, sebut hittah. Allah nak ampunkan. Perkataan dia ayat 58. Hittah. Wa qulu hittatun. Jadi katanya perkataan bukan yang dikatakan untuk mereka. Perkataan yang bukan yang dikatakan bagi mereka. Bagi boleh, untuk boleh lah. Li ni. Untuk mereka. Apa perkataan yang diubah? Jadi diubah banyak yang masukkan hittah tu. Perkataan hittah dalam apa? Hittah kan? Wa qulu hittah. Jadi diubah jadi ditambah nun. Hintah. Ada juga hibbah. Hittah yang ini hintah nun. Hintah. Wa qulu hittatun. Mereka ubah jadi, ada pendapat kata yang ni, ada pendapat kata ni. Ini maknanya apa? Gandum. Hibbah ni maknanya apa? Bijian lah. Biji daripada gandum. Lebih kurang tak perkataan? Nampak sama kan? Dia ubah sikit. Ini keadaan mereka. Banyak mereka ubah. Mereka ubah salam. Jadi bukannya zaman Nabi Musa sahaja, tetapi zaman Nabi pun sama. Ketika mana dia pada bagi salam kat Nabi, mereka ucap apa? Sam kan? Bukan salam. Matilah kamu, kata. Jadi ketika itu Aisyah dengar, Aisyah marah kan? Aisyah katalah semua. Kepada Allah, Aisyah balas balik kepada mereka. Jadi asamu, bukan assalamu. Jadi mereka ubah kalimah-kalimah daripada tempat dia. Lalu punca diazab. Jadi ini antara perkara yang menjadi punca manusia diazab ialah apabila menyelisihi perintah Rasul. Mereka selisih perintah siapa? Mereka Yahudi ni selisih perintah Allah dan Rasul lah. Nabi Musa yang beritahu pada mereka, suruh ucapkan. Sebab itu Allah sebut dalam surah 4 ayat 115. 4:115. Sebelum kita pergi ni azab. Punca azab, punca dapat azab. Ni. 4:115. 4:115. Jadi ini punca manusia dapat azab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ Rasul, maksudnya, dan siapa yang syaqqa, maknanya syaqqa terbelah, memisah-misah, mencerai-ceraikan. Jadi bila yushaqiqi maknanya mencerai-beraikan ataupun menentang, melawan lah. Perintah Rasul sesudah ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas penerangan tu. Dah jelas dah dia belajar. Tapi kemudian dia menyelisihinya, dia selisih. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia ikut jalan bukan orang yang beriman. Dia ikut jalan bukan orang beriman. Jalan siapa ni? Ini kita kena tengok tafsiran lah daripada para sahabat. Jadi al-mu'minin di sini maknanya sahabat Nabi. Itulah orang mukmin masa ni. Dan siapa yang selisih perintah Rasul, tentang Rasul, dan dia ikut jalan yang bukan jalan yang sahabat, murid-murid Nabi ni buat, orang beriman dengan Rasul ni ikut, iaitu para sahabat, Allah kata nuwalli ma tawalla, kami biarkan dia. Nuwalli ni kami berikan dia kuasa, kami biarkan dia dengan apa yang dia sukai. Ini satu azab. Ini satu azab. Jadi azab ni ada dua. Azab kepada hati dan azab di akhirat, neraka. Di dunia ni antara azab dia azab al-qalb, azab di dalam pada hati. Dan yang kedua finnar. Ni dah masuk azab. Sebenarnya kita ni dalam azab tak? Kita boleh timbang sekarang ni kita dalam azab ke tak? Azab fi qalb, azab finnar. Azab kat hati. Hati tak tenang dengan iman, dengan Quran, rasa tu azab sebenarnya. Awal lagi Quran je malas, nak faham, malahnya. Itu bukan nikmat tu apa? Itu bentuk azab kepada kita hari ni. Dah lama dah kita lupakan dia. Faham tak? Azab. Jadi ada ayat lain, nanti kita tengok ayat dia. Yang saya kata ni ada asas ni. Surah, nanti kita buka surah ni. Itu maksudnya. Jadi Allah tak pedulikan apa yang dia cenderung. Allah biarkan hati dia rosak. Allah biarkan kita ni, hati-hati umat kita semuanya rosak hari ni. Bayangkan azab yang dahsyat tu sebenarnya pada umat Islam sendiri. Dan menjadi penyebab yang mudah untuk dia dapat azab yang kedua. Azab apa? Finnar lah. Itulah jalan dia. Wal-iyadzubillah. Kita kena lindung daripada kita, anak kita, keluarga kita diazab demikian. Hati telah mati. Hati mati, hati sakit merupakan azab. Siapakah orang yang hati dia mati? Surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir ni sama je, kamu beri ancaman ke tak ke, mereka tak akan beriman. Allah kata apa? Khatamallahu ala. Allah kunci hati dia. Dia tak boleh terima hidayah, tak rasa apa-apa pun. Tak takut langsung. Azab tak tu? Itulah azab dia. Hati dia. Lagi satu lah, ada orang ayat ke-7. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum
Bimu'minin, ada manusia mengaku beriman Allah dan Rasul, tapi Allah kata mereka tak beriman, mereka pura-pura, mereka ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Kenapa Allah kata? Fi qulubihim marun, hati dia sakit. Azab juga. Betul lah, azab fil qalb. Jadi kita boleh tersedik sekarang. Saya ni sedang diazab sebenarnya. Hati saya sakit. Kenapa dengan Quran saya rasa tak ada apa-apa, tapi saya tengok Hindustan tadi sedih pula. Kan? Pelik tak kita? Bingungnya kita ni. Adakah itu nikmat? Nikmat ke tu? Bagi orang yang jahil, bagi orang yang memang ni, ni lah. Dia rasa tak ada apa-apa. Dia tukar pun tak rasa bersalah. Dia berulang-ulang lah. Dia rasa benda tu kecil, ada masalah lah. Dia tak takut langsung. Faham? Jadi kita kena ingat, ini azab. Sebab itu Allah kata lagi, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tentang azab yang dimasukkan, azab ada dua ni. Kita buka surah 24 ayat 63. Allah suruh kita hati-hatilah dengan hal ni. Surah 24 ayat 63. Inilah bentuk dua azab tu. Kalau orang tanya saya, Ustaz, habis yang tsunami tu apa? Tu apa? Itu musibah, bala. Bagi yang mengenai, itu kira apa? Musibah. Dan musibah ni tertakluk pada orang yang melihat musibah. Orang yang menerima musibah, apa cara penerimaan dia? Apa cara penerimaan? Musibah menyebabkan dia kembali kepada Allah. Itu orang yang dapat nikmat. Musibah menyebabkan apa? Hati dia tu tak rasa apa-apa. Inilah dia azab dalam hati. Faham tak? Musibah dia tuju pada kita ni dua. Kita ni satu orang dapat istidraj tak? Apa dia? Dengan musibah tu menyebabkan apa? Dia bertambah kufur. Ada orang macam kat Indonesia ke, musibah datang laut kan, dari laut, akhirnya dia buat apa? Bertambah kufur. Dia buat apa? Pemujaan laut. Betul tak? Dia buat lagi sajian kan, dia hantar kat laut. Sebab ini dewa laut mengamuk ni, sebab tu kena tsunami. Tengok, bertambah apa? Ni azabkan hati dia. Dia tak dapat petunjuk. Allah azab hati dia orang, biar tertutup. Memang Allah nak bagi dia masuk neraka. Waliyahzubillah. Kita kena takut. Faham? Inilah masuk azab. Balik pada ayat surah 24 tu. Apa dia? Ayat 63. Sebab tu Allah kata jangan buat macam ni. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan doa ni apa dia? Bukan doa. Seruan Nabi, perintah Rasul, perintah Allah dan Rasul. Jangan kamu anggap perintah Allah Rasul Quran ni sama macam kamu baca surat khabar, sama macam kamu baca majalah, dan sama macam kamu buat benda lain, sama macam perintah bos kamu, sama macam etika dalam office, sama macam bukan, tak sama. Jangan anggap macam tu. Kecilnya. Betul tak? Manusia lebih berselera kan, bersungguh-sungguh dengan perintah-perintah yang lain. Dia boleh terpatuh perintah jalan raya, boleh semua kan. Tapi perintah Allah macam mana? Lampu isyarat merah tak ada kereta pun dia berhenti kan? Kamera ni kan? Malam pun tak ada orang pun dia sanggup berhenti. Oh, patuhnya dengan perintah jalan raya, perintah ni. Tapi pula perintah Allah macam mana pula? Banyak dilanggar dan dia tak rasa apa-apa. Ni, jangan jadi macam tu. Allah dan Rasul ni jangan jadikan macam tu. Allah kata kita. Dan Allah kata apa dia? Qala ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah tahu orang-orang yang yatasallalu ni apa? Yatasallalu ni masa zaman Nabi kan? Nabi bagi perintah, Nabi ceramah macam ni. Ada orang kat belakang dengar. Dia beransur pergi menyuk-nyuk. Hilang. Dia tak rasa. Dia tak rasa penting, dia tak rasa terpanggil nak apa yang Nabi nak cakap, tak ada. Orang jenis sifat macam tu. Faham? Dia rasa macam ini bukan saya punya ni tak sesuai dengan ni. Dia pun beransur-ansur hilang daripada Nabi punya peringatan masa tu. Berlaku tak kalau kita macam tu? Betul. Bagi orang yang menyampaikan, kadang-kadang kita terasa macam tu juga, sedih.
disampaikan, bersemangat. Perintah ni bukan senang nak dengar ni, ada dalil lagi ni. Tapi ada orang yang tak ambil pot. Buka pun tak nak, kadang-kadang sedih tengok. Buka Quran pun tak nak tengok pun. Dia nak, lepas tu dah habis. Takkan tak rasa macam ghirah. Bila perintah Allah Rasul tak rasa ghirah pun. Tapi jom perintah apa benda, oh bukan main lagi, apa lagi? Catat. Untuk apa? Nak, sebab dia dapat dunia dia kan. Ni membezakan orang beriman dengan hati dia ada penyakit. Faham tak? Jelas? Kena jelas tu. Ini yang tasallalu, dia beransur-ansur hilang, dia sebenarnya dia tapi tak nak tunjuk sangat. Dia tak boleh terima, dia tak. Faham? Faham maksud tu ya tasallul. Zaman Nabi dia berlaku macam tu. Bukan kat Madinah tu semuanya oh memang ni, tak. Semua ghairah nak dengar apa Nabi cakap, tak. Ada yang dia sekadar berlalu je. Dia sebenarnya nak buat bisnes. Bukannya apa kan? Dia punya matlamat ayat datang dekat Nabi pun awal dah salah dah. Dia nak tengok, oh ramai crowd ni, aku boleh buat bisnes ni. Faham? Tujuan dia pun dah lain. Maka itulah jadi. Adakah? Faham? Jadi ini perkara yang kita kena peringatkan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ni. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah ni, yang selalu hindarkan ni, hendaklah dia takut. Apa dia? Ayyusibahum fitnah. Antusibahum fitnah. Apabila bahawa ia menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah di sini maknanya azab. Ni tafsiran fitnah ni al-azab, ujian tu dalam bentuk azab. Apa dia? Fitnah dalam hati. Ini dah maksud azab dalam jiwa. Fitnah. Dia keliru. Dan ayyusibahum azabun alim, dan menimpa mereka azab yang pedih. Jadi ni dua bentuk kalau kita buka tafsir mana-mana, inilah maksud dua ni. Fitnah ini fitnah hati manusia terfitnah. Faham? Dia kebenaran dia rasa tak hati. Sebab tu kita kena ubat hati kita sekarang. Apa ubat dia? Ada ayat tak nak mengubat hati dalam Quran? Ada tak ayat Allah kata sekarang hati kita rupanya dah lama ni saya nak ubati dia supaya saya dapat nikmat, tak kena azab lagi ni. Sama ada penyakit atau kena kunci, dua ni yang bahaya. Apa dia? Ubat dia? Buka surah 57 ayat 16. 57 16. Ya Allah kata ubat dia ni Allah bagi tahu memang kepada orang beriman pun khas khusus. Allah bagi seruan kasih sayang ni. Allah nak bagi penawar. Apa Allah kata? Tu kita baca ayat ni. Baca pelan-pelan kita tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير minhum fasiqun. Alam yakni lilladzina amanu, belumkah sudah tiba waktunya, yakni ni belumkah tiba waktunya untuk orang-orang yang mengaku dia kata saya telah beriman, untuk hati dia antaksya'a qulubuhum, hati-hati mereka ini rasa tunduk, khusyuk kepada peringatan Allah, khusyuk kepada
peringatan Allah. Jadi apa saja peringatan Allah mendatangkan tunduk kepada diri dia. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun daripada kebenaran, iaitu Quran ni. Khusyuk dengan Quran ni, ambil perhatian dengan Quran. Bila lagi nak buat? Dia kalau tanya ni, bila lagi? Dah belum waktu kan lagi ke? Bila pula waktunya nak tiba? Itu maksud alam tu. Faham? Dan Allah kata lagi, wala yakunu, janganlah kamu jadi macam orang-orang kallazina utul kitab, yang dulu dapat kitab Allah, dapat nikmat, dapat petunjuk, dapat sumber dia, kebenaran. Min qablu, lalu fatala alaihimul amad. Apa maksud? Tala maknanya panjang, tol. Ke atas mereka al-amadu, waktu. Lalu berlalu waktu yang panjang. Kitab tu ada dengan mereka, tapi dia tak ambil. Dia tak ambil untuk pelajari. Maka hati dia pun jadi keras. Kitab tu hanya tersimpan macam tu je. Lalu keras hati mereka, lalu jadi apa? Ramai daripada kalangan mereka jadi fasik. Apa fasik ni? Langgar perintah Allah, keluar daripada perintah. Yakhruju an ta'atillah. Fasik tu maknanya mereka keluar daripada mentaati Allah, tak buat. Kitab ada, semua ada, tapi rupanya kenapa Allah kata ramai mereka fasik? Sebab ilmu dia dah hilang. Dia tak tahu pun benda yang patut dia taat ataupun benda yang patut dia faham. Dia dah tak tahu. Jadi ini berlaku. Ramai akhirnya fasik. Jadi fatala alaihimul amad. Baru masa yang panjang, apa berlaku? Sebab tu Nabi kata dalam hadis, ni hadis, ni bukan Nabi kata, ini Ali bin Abi Talib. Dia kata, yushaku ay ya'tiya ala nasi zamanun satu, la yabqi minal Islam illa ismuhu. La yabqi. Yang kedua, wala yabqi minal Quran illa rasmuhu. Yang ketiga, dia ada 4 benda. Yang ketiga, masajiduhum imaratun wa hiya khirabun minal huda. Wa hiya khirabun minal huda. Yang keempat, ulama'uhum asyarru min tahta adim.
min tahti adimi as-sama'. Min indihim takhrujul fitnah. Takhrujul fitnah. Wa fihim ta'udu. Okey, sebelum kita habiskan ni, kita tengok hadis ni ya. Jadi kata Ali radhiyallahu an, yushaku an ya'ti 'alan nasi zaman ni. Berkaitan dengan ayat kita baca tadi kan. Bila belum tibakah masanya? Kata Ali ni zaman Nabi Ali bila zaman dia? Berapa? Kurun ke berapa? Dia sampai kurun ke berapa? 100 hijrah lah, sebelum 100 lah kan. Dia mati, dia wafat 30 berapa hijrah lepas Nabi kan. Awal lagi ni. Kita dah ke berapa dah? 14. Kurun ke 14. Zaman dia lagi dia dah beritahu dah. Apa dia kata? Yushaku ala an ya'ti 'alan nasi zaman. Akan tiba, hampir-hampir tiba ke atas manusia satu zaman, la yabqi minal Islam illa ismuhu. Tidak akan berbaki lagi Islam melainkan hanya nama je. Tidak akan ada baki lagi kepada Islam melainkan tinggal nama je Islam. Hari ni rupanya tengok, tapi dia punya perbuatan langsung muka Islam. Yang kedua, la yabqi minal Quran illa rasmuhu. Tidak ada yang berbaki lagi daripada Quran melainkan resamnya, tulisan dia. Macam-macam jenis Quran dia. Apa nak Quran apa? Karya Bistari, semua ada. Tapi orang yang faham dia ramai tak? Tak ada. Yang kedua, yang ketiga, masajiduhum imarah. Masjid dia tersergam. Ada masjid apa? Besi, kayu, plastik, masjid apa lagi? Macam masjid. Wa hiya khirabun minal huda, tetapi roboh daripada petunjuk. Hati tak ada. Semua yang datang dalam tu, semuanya roboh daripada ilmu, tak ada. Khirabun ni iaitu maksudnya sunyi. Bila khirab ni roboh satu bangunan, tiba-tiba apa? Runtuh. Apa berlaku? Bangunan tu meriah-meriah, bila runtuh jadi apa? Sunyi daripada apa? Petunjuk. Petunjuk tak ada. Petunjuk ni maksudnya apa? Sunyi daripada ilmu daripada hadis Nabi ke apa, dia tak ada dah. Kosong daripada hal tersebut. Semuanya suka apa? Tu nama dia Ruwaibi tau. Dia main cakap je apa dia nak cakap. Tak ada asas langsung. Ulama'uhum asyarru min tahti adimis sama. Ulama itu ilmuwan orang yang dianggap berilmu masa zaman tu adalah yang paling buruk, yang berada di bawah kolong-kolong langit. Manusia yang paling buruk di bawah kolong-kolong langit zaman tu. Kenapa itu? Min indim takhrajul fitnah. Dari mulut mereka ni lah yang timbul terjadinya kesesatan. Mulut mereka itulah punca orang makin sesat. Bukan dia ajak orang kepada makin jelas ilmu, orang pun makin tak tahu benda. Dan wa fihim ta'udu. Dan kepada mereka jugalah fitnah tu kembali balik. Begitu keadaan dia. 4 benda ni yang dicakap oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini berlaku, kita boleh baiki dah ayat. Ada banyak ayat Quran kita mudah-mudahan kita tak, bukanlah ayat ni, hadis ni beritahu ni untuk ingatkan kita, jangan kita kena halang daripada berlaku keterusan macam ni. Kita boleh kembalikan balik ilmu tu kepada umat. Jadi apa dia? Quran dah banyak, berjuta-juta Quran kita boleh beli. Yang tak banyaknya apa? Orang yang boleh cerita apa benda yang ada maklumat dalam Quran, beritahu kat orang. Apa benda Quran ni cakap? Perintah apa ni? Yang boleh cakap ni penting ni, nak bagi hati tu tak kena penyakit. Bagi hati tu tak kena azab lagi. Siapa yang nak buat? Kan? Kat sini paling muda umur berapa? Ada yang umur macam saya ke? 38 ke 9 tak ada? Tak ada kan semua?
Jadi kita dah kena ikut secara adatnya lah. Dah tak lama dah. Kita nak tinggalkan siapa nak pass baton tu? Adakah yang baru ni bertambah berilmu dengan kita atau bertambah jahil daripada kita? Kita yang sekarang ni ada kesedaran ni semua orang berilmu pada saya, tanggapan saya lah kan. Dia tak datang kelas. Macam ni, kan? Jadi kita akan pergi. Yang nak tinggal tu adakah lebih berilmu daripada kita sekarang ataupun tak ada apa-apa? Cuba fikirkan, kita nak buat apa sekarang? Yang itu yang benda kita kena fikirkan. Macam nak perkasakan ni. Jangan perkasakan saya nak infak Quran beribu-ribu. Quran banyak mana pun semua tak faham nak buat macam mana. Zaman Nabi satu je, Nabi itu je tempat. Tapi bermanfaat tak? Walaupun satu? Ya, begitu sekali. Itu yang kita nak, manfaat tu. Bukan pada banyaknya nampak gah je, tapi tak ada apa-apa nilai. Semua tak erti, tak tahu. Jadi kita nak biarkan teruskan. Sebab tu saya nak kempen apa? Kita belajar tadabbur, terjemahkan Quran ni. Quran ni mesti ada mubin, Quranun mubin. Sifat Quran memang diberi penjelasan. Tapi kenapa tak ada penjelasan? Akhirnya orang bersenang dengan apa? Quran je nampak apa? Nak belajar tajwid, nak belajar tu je. Dia tak sampai lebih daripada tu lagi. Tak mampu dah. Sebab pertama, yang mengajar pun tak berani. Dia tak tahu macam mana mengajar. Dia pun sendiri tak belajar nak faham, betul tak? Jadi, nampak macam mana? Kita kena ubah sikit tu. Sebab Quran, sifat dia, Allah kata Quranun mubin. Memang kena diberi penjelasan. Sebab tu orang-orang yang sebelum Quran yang ajar ni, dia kena ada selok-belok ayat, dia kena tahu. Ni bukan soal tauliah tak tauliah lah sebenarnya. Semua orang boleh. Quran ni untuk semua. Nak tunggu tauliah sampai sudah lah. Kita bukan nak ajar kat masjid pun. Kita nak ajar anak kita je. Kan kita tak boleh nak belajar bagi faham sikit. Terangkan ayat ni sikit, tak boleh. Betul tak? Itulah kita. Tapi kalau kita tak buat, kita bimbang apa? Kita tak buat, kita bimbang apa? Jadi ni punca azab. Allah kata apa? Kerana mereka ni, perintah-perintah Allah semua mereka abaikan, akhirnya Allah kata terbelit pula. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam. Ni orang yang zalim, Allah kata. Allah guna kalimah zalim. Kenapa? Sebab Allah nak umumkan zalim. Zalim boleh kena pada semua kita. Bila kita Quran ni kita tak letak pada tempatnya, kita zalim tak? Zalim. Quran ada sebagai kitab huda, tapi kita biarkan khirabun minal huda. Kita biarkan, bahkan kat masjid pun kita tak bawa Quran pun. Bawa benda lain. Inilah tempatnya kan, senternya. Mari orang tak kat luar tu tak tahu Quran, tak apa. Jom kat masjid, mari kita ambil Quran ni, tengok betul-betul. Tak boleh. Kan? Akhirnya roboh daripada hidayah, tak ada. Sedangkan Allah kata hudan lil muttaqin, zalikal kitab hudan lil muttaqin. Lepas kita minta ihdinas siratal mustaqim, terus Allah jawab, inilah kitab ni lah petunjuk orang bertakwa. Kamu nak petunjuk, ambil dia. Tapi kita dah mandul tentang tu, hilang. Bila lagi? Allah kata alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Bila lagi masa ni, bila lagi orang beriman kamu nak tunduk kepada, khusyuk kepada perintah Allah ni dan turun ni? Bila? Ya Allah tanya. Sampai bila? Jadi itulah benda yang kita kena ambil cakna, kena rasa dalam jiwa kita. Tujuan kita belajar, itulah tujuan dia. Jadilah umat-umat yang mendukung benda-benda macam ni lah kan. Ya? Fa tu. Jadi Allah kata, tengok. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim. Apa ni? Rijzan. Apa rijzan? Ada banyak pendapat tentang rijzan. Secara umumnya makna dia azab juga. Dalam tafsiran kebanyakannya terjemah rijzan adalah azab. Azab minas sama'. Iaitu dua ni lah. Ni, hati mereka bertambah keras. Belum tentu kita ingat azab je, Allah mesti turun batu dari langit. Bukan. Faham Azab ni adalah, Nabi kata akhir zaman umat semua kena azab. Apa dia? Islam ramai tapi macam tu bentuk azab tu. Faham Ya? Ya, ni azab sisaan darilah langit. Kenapa dapat azab? Bima kanu sukun, disebabkan mereka ini fasik, iaitu apa? Meninggalkan perintah, ketaatan. Tak tahu pun. Ketaatan ni nak dan lalu telah menurunkan oleh kami ke atas orang-orang yang telah zalim oleh mereka. Akan siksaan azab darilah langit disebabkan apa yang adalah mereka
derhaka kan. Fasik maknanya derhaka, iaitu keluar daripada petunjuk. Jadi inilah punca kena azab. Kita tinggalkan. Sebab itu Allah perintah untuk kita ambil perhatian dengan hal ini. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, saya bacakanlah. Kita ni umat yang Allah nak bagi lagi. Nabi ni cakap hadis ni sebenarnya tujuan nak bagi motivasi kepada siapa? Nabi tahu orang yang akan hidup lepas aku tak ada, lagi berat ujian dia juga. Kan? Lagi masalah. Jadi Nabi bagi ingatkan kita, Nabi kata dalam satu hadis, daripada dia ada dua jalur, daripada Uqbah bin Ghuzwan ada, daripada Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Kita ambil yang pendek sikit. Kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamis sabr. Sesungguhnya di belakang kamu nanti ada hari-hari kesabaran. Maksudnya apa? Umat kat belakang nanti akan menempuh hari-hari penuh dengan dugaan kesabaran. Lil mutamassaki fihinna yauma izin bima antum alaihi ajra khamsina minkum. Bagi orang-orang yang sanggup berpegang teguh ni, tapi penuh dengan kesabaran lah hari tu. Siapa yang sanggup berpegang teguh pada kedua-duanya, pada ajaran aku ni, pada hari itu, dengan apa yang kamu ke atasnya sama macam apa yang kamu pegang hari ni. Faham? Siapa yang sanggup masa zaman yang mencabar tu nanti, siapa yang sanggup berpegang teguh macam apa yang kamu, wahai para sahabat aku, pegang hari ni, mereka akan dapat pahala 50 kali ganda daripada kamu. Begitu Nabi galakkan kita. Sebab Nabi tahu kita lagi susah. Sahabat tak ada, Nabi tak ada. Tapi kalau kita sanggup buat, pahala kita, Nabi kata khamsina minkum. Subhanallah, begitu Allah nak sayang kita. Kemudian Allah kata apa lagi? Qalu, sahabat tanya, sahabat terkejut. Uish, banyaknya pahala dia orang. Qalu, kata Nabi, kata mereka, ya Nabi Allah, au minhum. Salah cakap kot, daripada mereka sendiri kot. 50 kali ganda pahala tu sama mereka kot, bukan dengan kami. Nabi kata apa? Qal bala minkum. Tak, bukan. Pahala kamu. Begitu sekali. Jadi orang yang akhir zaman baca rasa, untung tak? Untung kita tak mampu nak buat macam sahabat buat, tapi kita buat sikit dan sanggup buat, Allah boleh gandakan 50 sama macam dia orang. Itu seolah-olah begitu. Sama dari segi majaznya, tapi bukanlah hakikatnya. Macam mana pun mereka tetap lebih tinggi. Macam kita lah baca Quran surah 3 kul sama dengan 3 kali baca sama dengan 1 Quran. Hakiki ke? Bukan, ni majaz saja. Nak faham tak? Bukanlah sama orang. Macam tu sedap lah orang. Orang tu penat khatam 30 juzuk habis. Kita baca 3 kul dia. Dah sama. Bukan. Faham? Jadi begitu keadaan dia yang kita nak kena faham. Begitu beratnya, memang kita berat hari ni Quran. Sahabat dulu Quran tak ada pun. Jenuh. Muka surat. Bukan muka surat, tak ada kertas masa tu. Jadi ada wahyu tak ada Nabi. Oh, tolong baca kat aku. Terus nak hafal. Gairah tak ada orang dengan Quran. Oh, gairah. Apa benda Nabi cerita ayat ni? Oh, gairah. Kita bayangkan. Punya mencabar kan? Mencabar betul. Kadang beratnya nak tadabbur ayat ni. Rasa macam tak perlu pun benda ni lah. Saya tahulah, dah buat dah, saya solat dah. Ya ke? Itu saja ke agama kita? Kan? Jadi kalau agama kita macam tu, hari ni agama tak sampai ke sini. Kalau agama kita hari ni, Quran Nabi kata, baca je. Agama tak akan sampai macam ni hari ni. Kerana apa? Agama mereka tahu ada perjuangan dalam tu, ada bersungguh, kena wajib. Saya kena sampaikan walaupun pedih. Saya sampai nak kena mati pun kan. Dia sanggup nak sama-sama nak sampaikan, dia korbankan diri dia. Ada yang sampai dah wafat kerana Quran. Punyalah. Nama sebut qatlul Quran. Dibunuh sebab Quran. Jadi kita lagi qatlul apa? Hijaz. Dibunuh mati sebab handphone. Macam mana? Kan? Mati sebab apa benda lah. Bukan sebab ni menghidupkan agenda yang dalam Quran, bukan. Tapi kita Islam. Macam mana hidup kita kalau macam tu biar? Kita lah, kita okey dah ni semua ni. Kalau pergi keluar ni, alhamdulillah kita dah hidup dalam agenda Quran, mudah-mudahan kan. Ini jadi boleh bukti ataupun kita boleh beri persian pada Allah nanti kita mati dalam perihlah ilmu kan. Mudah-mudahan. Tapi kepada anak kita macam mana? Yang sibuk dengan gadget lagi, yang sibuk lagi dengan apa tu, kita nak buat apa tu? Itu yang kita kena perbaiki, kena ingatkan.
Ibu bapa kena ingatkan, tak boleh. Atuk nenek pun sama yang masih hidup lagi kan. Ingatkan. Cuba bawa lah. Jadi itulah pesanan saya lah. Kita sama-sama berusahalah ke arah membina satu umat masyarakat yang celik Quran, yang faham selok-belok dia kurang-kurangnya. Dengan usaha-usaha macam kami ada sekolah lah Smart Quran. Memang didik untuk fokus dia terjemah macam ni, bagi faham, kefahaman. Baca-baca, hafazan. Tapi mana yang memang ada orang, ada budak ni, dia tak boleh nak hafal pun banyak-banyak. Jadi kita tekankan kefahaman. Hafal dia malas, tapi kefahaman dia mantap. Dan dia hafal lah dari dalil yang dia kena hafal. Dia hafal ni ada dua cara. Satu hafal berturutan A sampai Z. Ada hafal tebuk-tebuk, faham? Hafal secara tadabbur. Macam tu. Pilih tu. Umur dari kecil pun ada. Daripada darjah 6 pun ada. Tadi darjah 6. Darjah 6 ada. Bawah lagi pun ada. 12 tahun. 4 tahun pun ada sebenarnya kalau yang mampu tu. Untuk baca Iqra' je lah. Kita awal-awal. Jadi dia umur ni tak ada limit. Sampai umur yang 21 tahun pun ada. Yang memang nak khidmat terus pun ada. Dia khidmat, kemudian ada yang dia mengajar juga. Dia ajar dia kat situ. Ada yang sampai 18, lepas tu dia nak ambil. Kita tak ambil SPM akademik tak ada lah. Itu ambil luar sendiri. Ramai buat macam tu pun kan. Kami memang fokus kat situ sebab tak nak ganggu dia. Untuk akademik yang lain kan, dia memang fokus mata pelajaran yang berkaitan supaya dia boleh faham Quran. Dia mesti belajar surah, mesti belajar nahwu, mesti belajar balaghah, mesti belajar tafsir. Itu semua mesti dia kena tahu. Tapi sebelum tu kena tahu ilmu-ilmu lah. Oh, dia boleh buat. Memang jurus kat arah itu. Kemudian kalau dia nak ada ni, sendirilah dia. Itu apa yang kami hidangkan lah untuk pelajar-pelajar kat situ. Dan tadabbur tu wajib lah. Macam mana pun. Dan begitulah kita. Harapan kami ni, keluar masyarakat ni semua, Quran yang dalil ni semua, dia familiar dah. Faham? Quran ni semua sama je, setara, familiar je, semua rasa tahu macam tu. Tak ada kita rasa janggal, rasa macam faham tak? Kita nak, sebab Quran ni adalah apa dia? Hayatuna. Al-Quranu hayatuna. Quran ni hidup kita. Kita kena ikut kan? Allah kata apa? Wahai orang beriman, sahutlah ajakan Allah dan Rasul ni untuk hidupkan kita. Fima yuhyikum. Apa yang menghidupkan kehidupan kita. Jadi sebenarnya inilah sumber kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan juga kita terselamat daripada apa? Musibah, kemurkaan Allah, azab daripada Allah. Terutamanya azab yang paling berat adalah azab yang menimpa hati kita, umat Islam. Ini paling berat. Kalau hati dah penyakit umat Islam sendiri, apa jadi? Agama dia tak ada apa-apa, rosak. Sebab tu Allah elakkan di Madinah ni kan. Di Madinah ni Allah jaga para sahabat ni daripada orang-orang munafik ni. Sebab itu golongan ni membahaya. Dia merosakkan apa? Habis semua rosak, lingkup dari dalaman. Itulah kita kena hati-hati, jauhi dan berusahalah untuk teruskan istiqamah dalam memahami ayat-ayat Allah, suratul Baqarah ni seterusnya. Biar sikit tapi faham kan? Faham Okey, jadi sampai sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyakum.